الخميس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Imam, tuan-tuan Imam, Imam 1, Imam 2, Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Pertama sekali, suara tak ada, suara hilang, tertinggal. Lama dah, hari Khamis hari tu hilang dah suara. Ni Alhamdulillah dia dah mula nak restore balik, dah boleh ada sikit-sikit. Alhamdulillah. Yang kita sebut bahawa suara juga adalah rahmat daripada Allah. Dan di antara rahmat daripada Allah juga, saya bila dapat saja makluman daripada Jaib kata program dekat Masjid Abu Bakar, oh ini nikmat kata. Alhamdulillah. Sebab rumah kampung kita kat sini. Jadi bila kampung kita kat sini, bila kita balik tu kita syok sikit. Adik-beradik kita jumpa adik-beradik kita jumpa pakcik-pakcik, makcik-makcik yang bantu kita pergi mengaji, yang memang berada di dalam tempoh pengajian kita. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah kita dapat sambung pengajian kita daripada kitab Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Bulan lepas di Usrah kita tak dan. Bulan lepas tak dan. Bulan yang sebelum itu kita dan, kita cerita berkaitan tentang salah satu daripada ciri-ciri hadis yang tidak dianggap sebagai hadis Nabi SAW. Kita kata ia hanyalah sebahagian daripada dakwaan semata-mata. Hari ini kita nak masuk berkaitan tentang bab yang ke-18. Isunya adalah isu yang menyebutkan berkaitan tentang Khadir. Nah, tuan-tuan kenal Khadir. Khadir ni Khidir lah. Khidir. Ada hadis dia sebut banyak. Kita orang Melayu kita ni pun banyak hadis-hadis yang sebut tentang Khadir. Dia kata Khadir datang jumpa dia. Kan Khidir lah, Nabi Khidir. Nabi Khidir datang jumpa dia. Bahkan tahun lepas ada orang buat pusat rawatan. Dia kata rawatan Islam. Dia kata dia setiap malam Nabi Khadir datang jumpa dengan dia. Ajak dah. Yang mana cara nak buat ni? Nampak pelik dah. Jadi betul ke tak betul tu? Betul ke tak betul tu? Wallahu ta'ala alam. Tetapi kalau kita kata dia dakwa bahawa Khadir masih hidup, maka ini adalah salah satu pembahagian daripada bahagian-bahagian hadis-hadis yang perlu dinilai semula. Macam itulah kita. Sebab hadis Nabi ni ada tanggungjawab. Yang tu yang penting tu. Bila kita nak sampaikan satu yang kita kata Nabi kata, kita tak boleh sekadar dakwa saja. Nabi kata macam tu, kita kena tanya orang yang memang tahu. Sebab tu zaman para tabi'in, orang yang tak duduk zaman Nabi, dia tak tahu tentang hal berkenaan, dia tanya kepada orang yang tahu. Dia tanya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in tentang ucapan berkenaan. Bahkan di kalangan sahabat sendiri pun ada yang tak tahu. Dia tak dapat dengar hadis tu. Tapi sahabat lain dapat dengar. Jadi dia pergi tanya kepada sahabat yang lain berkenaan. Abu Hurairah sebagai contoh. Abu Hurairah ni dia masuk Islam lewat. 4 tahun sebelum Nabi meninggal dunia, dia baru masuk Islam. Lewat dia masuk Islam. Dan dia masuk Islam dengan mudah lah. Tapi cuma lewat dia masuk Islam. Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita tentang risalah Nabi SAW banyak melalui jalan daripada Abu Hurairah. Oleh sebab tu sebahagian daripada golongan orientalis dia nak mempertikaikan Abu Hurairah. Bila dia pertikaikan Abu Hurairah, dia dapat mempertikaikan riwayat Ahlu Sunnah wal Jamaah lebih kurang suku daripada riwayat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebab suku daripada riwayat Ahlu Sunnah berasal ataupun diambil daripada Abu Hurairah. Dia kata Abu Hurairah mengaji lewat dengan Nabi. Patutnya banyak riwayat pada Abu Bakar lah. Abu Bakar awal lagi. Kan? Bukan Masjid Abu Bakar. Abu Bakar. Dia awal lagi. Kemudian ataupun kata Umar lah. Umar awal lagi. Tak pun Osman awal lagi. Ada riwayat mereka tu. Tapi tak banyak. Tak banyak. Yang ada banyak daripada Abu Hurairah
Jadi macam mana ni? Kita kata 4 tahun mengaji, dia mengaji dekat Nabi, dia mengaji sungguh-sungguh. Benda bahkan disebut dalam hadis, dikatakan bahawa apabila orang lain tak boleh pergi bertemu dengan Nabi, aku pergi bertemu dengan Nabi. Dia ni sebahagian daripada ashabus suffah. Dia tak ada kerja lain melainkan mengaji. Dia tak ada kerja lain melainkan mengaji. 4 tahun mengaji dengan Nabi, takkan tak reti lagi. Kita ni pergi hantar pergi mengaji Mesir, 4 tahun juga mengaji. Balik-balik dah kira ulama lah. Boleh masuk salah seorang daripada anggota majlis ulama lah. Itu tara kita yang lekeh ni. Yang ni Abu Hurairah, yang dia melazimi Nabi SAW dalam pelbagai keadaan. Jadi dia dapat ilmu yang banyak berdasarkan daripada tanya-tanya dia kepada Nabi SAW sendiri. Bahkan banyak riwayat dia cerita tentang perang Badar, riwayat cerita tentang keadaan di Mekah, sedangkan dia mana ada lagi zaman tu. Sama ada para ulama kata boleh diambil riwayat berkenaan, kemungkinan dia terus tanya dengan Nabi, ataupun dengan kemungkinan sahabat-sahabat lain cerita dekat dia. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa as-sahabah kulluhum udul. Sahabat-sahabat Nabi ni semua adil belaka. Sebab tu Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sangat berhati-hati dengan sahabat Nabi. Kan, kita kalau orang nak kritik sahabat Nabi ni, kena hati-hati sungguh. Sebab tu riwayat yang tak sahih yang disandarkan kepada sahabat Nabi, kita tak ambil. Macam contoh dia kata Umar bunuh anak perempuan dia. Perbuatan membunuh anak perempuan memang dilakukan oleh orang jahiliyah. Memang perkara itu disebutkan juga dalam Al-Quran. Kita tidak nafikan hal berkenaan. Pun begitu mengatakan bahawa Umar melakukan perbuatan itu perlu diselidiki. Umar ada anak namanya Hafsah. Hafsah ni akhirnya jadi isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin. Kalaulah kita kata Umar bunuh anak perempuan dia, kenapa Hafsah boleh hidup? Siap boleh kahwin dengan Nabi ni. Jadi dakwaan yang kata tu siapa dia anak Umar yang dia bunuh macam tu? Kalau dia kata bunuh tu anak yang lain, kenapa dia bunuh seorang saja anak perempuan? Sedangkan Hafsah juga duduk pada waktu jahiliyah, kenapa tidak dibunuh juga Hafsah? Jadi begitu kita kata. Dakwaan kata Umar begitu sensitif. Dakwaan kata Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam syurga dalam keadaan merangkak, kita sensitif. Sebab Abdurrahman bin Auf salah seorang daripada 8 orang manusia yang memeluk Islam awal pada zaman sebelum Islam didakwah secara terang-terangan. Dia masuk Islam awal. Bahkan dia juga diseksa dalam penyiasaan yang dibuat oleh kaum musyrikun. Dia juga masuk dalam pelbagai perang yang dilalui oleh Nabi SAW. Sebab dia kaya sikit, sebab dia ada duit sikit, kita senang-senang pergi riwayat kata Abdurrahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak. Kalau kita kata Abdurrahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak, maksudnya adalah Abdurrahman bin Auf tidak amanah dengan perniagaan dia. Itu dakwaan, maksud pada dakwaan tadi. Sedangkan itu tidaklah benar. Ini orang yang sangat tinggi, as-sabiqunal awwalun, orang yang mula-mula memeluk Islam, darjatnya tinggi. Jadi kita tak boleh dakwa satu perkara yang tak dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Demikian juga riwayat-riwayat yang diambil mestilah ada sandarannya. Jika tak ada sandaran, jadi masalah. Kan? Kita kata pok aku dulu kata pok dia tu orang tak jumpa pun pok dia, ataupun tok dia, tok nyang dia orang tak jumpa pun, tapi dia kata tok nyang aku kata, sedangkan dia dengan tok nyang dia pun tak jumpa. Jadi dia ambil daripada siapa cerita ni? Betul tak? Jadi kita nak tahu tu, dia ambil daripada siapa cerita tu. Jadi macam tu keadaan di dalam kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang bohong picok atas nama aku secara sengaja, ni tempat duduk dia atas neraka. Hadis sahih. Jadi kita hati-hati kita. Bila kita nak sebut satu perkara, kita Nabi kata macam ni, Nabi sebut macam ni kan, kita kena hati-hati. Dulu orang kita dia nak berubat dulu, ada Quran kecil tu kan,
Ada orang pergi bagi, dulu mak saya bersama orang bagi kan. Orang bagi Quran kecil tu, dia nak pergi berubat orang, dia pergi celuk yang tu, dia kata boleh sembuh penyakit. Boleh sembuh penyakit. Tak betul tau. Betul tak? Boleh berubat macam tu? Tak boleh. Sebab dia kata satu fadilat. Bila satu fadilat mesti disandarkan kepada yang maha fadilat itu. Lahul fadl. Saya kata lepas subuh, di antara zikir yang kita tak arti baca, tapi ada kat sini. Aku terlupa lah. Lahul fadl, walahul ni'mah, walahul thana'ul hasan. Kan? Apa dia zikir selepas salat subuh atau zikir selepas salat. Kita baca yang tu. Kita baca bahawa bagi engkaulah segala fadilat. Maka fadilat bukan atas kita, atas Allah. Tapi mungkin kita buat satu amalan. Dan amalan kita tu bila kita buat begitu, Allah Ta'ala makbulkan. Dan ia hanya tertakluk kemungkinan itu kepada kita. Ia tidak tertakluk secara umum. Ada orang dia baca wa idza batastum jabbar. Dia baca ayat berkenaan kepada kaki dia hilang lenguh-lenguh. Ada sebahagian macam tu. Tapi dia tak boleh ajak korang ni nak bagi lenguh hilang ni, baca macam ni. Wa idza batastum jabbarin. Ada orang ajak tu dia baca pun tak betul. Wa idza batastum jabbarin. Kan? Dia ajak ni pun salah. Ayat tu ayat wa idza batastum jabbarin. Dia tak boleh begitu sebab fadilat itu tidak tertakluk kepada orang lain. Kemungkinan itu ada pada dia. Tu pun bukan pasti. Bukan pasti, kemungkinan itu ada pada dia. Jadi kita nak pasti dulu apakah benar ia datang daripada Nabi. Jadi kena pastikan sandaran tu. Jadi hari ini kita sebut berkaitan tentang Al-Khadir. Dakwaan menyatakan bahawa Al-Khadir masih hidup. Ada hadis saja keluar kata Al-Khadir masih hidup. Hadis ni tak betul. Hadis ni tak betul. Dia dakwah Al-Khadir mati hidup dan dia sandar kepada Nabi. Hadis ni tak betul. Sebab apa? Yang pertama sekali secara ringkasnya, tak ada hadis yang sahih. Ini sepakat para ulama hadis pun. Tak ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahawa Al-Khadir masih hidup. Yang ada adalah dakwaan orang yang mengaji tasawuf dan tarikat. Dan kita tidak nafikan tasawuf dan tarikat ini sama ada yang hulu ataupun yang tidak hulu. Mendakwa bahawa Al-Khadir masih hidup. Masih hidup. Al-Khadir masih hidup. Bahkan Said An-Nusi, daripada Said Nursi di Turki, dia juga mendakwa Al-Khadir masih hidup. Said Nursi, dia antara tokoh juga dalam perkembangan Islam. Dia juga mendakwa hal berkenaan. Pun begitu, dakwaan seseorang itu perlu dinilai. Bahkan para ulama yang banyak menyatakan bahawa hadis-hadis yang menyebutkan tentang kehidupan Al-Khadir, hidupnya Khadir lagi, maksudnya dia memang pernah hidup, yang tu tak dipertikaikan, tapi cuma dia masih hidup, tak mati-mati. Yang ni perlu diteliti. Seperti hadis yang direkodkan oleh Ibn Adi dalam kitab Al-Kamil. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fil masjid fasami'a kalaman min waraihi fadhahabu yanzurun fa idzan huwa Al-Khadir. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk dalam masjid, maksud Masjid Nabawi. Dia duduk dalam Masjid Nabawi, fasami'a kalaman min waraihi, dia dengar satu suara daripada belakang. Lalu dia pun fadhahabu yanzuruna, lalu mereka pun melihat ke arah suara itu. Fa idzan huwal Khadir. Tiba-tiba didapati bahawa dia adalah Khadir. Hadis ini tidak sahih. Tidak sahih. Hadis lain adalah yaltaqiyal Khadir wal Ilyas kullu am. Khadir dan Ilyas berjumpa setiap tahun. Jadi kalau kita buka buku-buku tarekat ni memang ada. Memang ada. Dulu saya, tuan-tuan mungkin kenal, saya dengan abang Pozi duduk mengaji apa dia dekat Johor tu. Pergi mengaji ilmu-ilmu macam ni lah. Ilmu-ilmu macam ni lah. So kita mengaji tu kita tengok, oh banyak dakwaan macam ni. Khadir masih hidup. Kemudian Khadir dan Ilyas bertemu setiap tahun. Khadir dan Ilyas masih hidup lagi dan ambil ilmu daripada Khadir. Bahkan dulu dakwaan dulu, waktu saya mengaji tu, Tok Guru kita kata, Tok Guru tak betul lah ni. Tok Guru kita kata, dia kata ilmu dia diambil daripada Kanjeng Sunan Kalijogo. Kan? Kanjeng Sunan Kalijogo, Kalijaga lah. Apa dia 9 wali songo tu kan. Wali Songo tu 9 lah. Wali Songo, wali 9. Jadi salah seorang daripada wali berkenaan adalah Sunan Kalijaga. Yang terakhir menjadi ketua adalah Kalijaga. Sebelum pada itu Sunan Fatah. Jadi mereka ni tak dipertikaikan daripada sudut peranan
dakwah Islam tak dipertikaikan, tapi ada dakwaan macam-macam pelik-pelik orang dakwah kepada mereka kan. Dia kata ilmu ni dia ambil daripada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ni dia ambil daripada satu peti yang dihanyutkan di lautan, dan peti itu ditulis ilmu-ilmu berkenaan oleh Abu Bakar. Dan bila Kalijaga dapat, dia berbual dengan Khidir, dan Khidir menyatakan yang ni betul, yang ni salah, yang ni betul, yang ni kena buat macam ni. Macam tu. Jadi dakwaan Khidir ni memang ada kat mana-mana saja, tapi kita kena pastikan. Nanti kita akan masuk berkaitan isu-isu kritikan para ulama terhadap dakwaan Khidir masih hidup. Disebutkan dalam hadis yang lain, yajtami'u bi Arafah Jibril wa Mikail wal Khidir. Hadis Muftara At-Tawil. Jibril, Mikail dan Al-Khidir berkumpul di Arafah. Hadis ini panjang dan hadis ini hadis yang tak betul. Ibrahim Al-Harbi, seorang ulama, ditanya adakah Al-Khidir dipanjangkan umurnya dan masih hidup. Orang tanya dia, betul ke? Sebab dakwah ni bukan orang kita Melayu saja, orang Arab pun sama, bukan baru lagi, lama dah. Dia tanya tentang hal ini, adakah Khidir masih hidup dan umur dia betul ke umur dia panjang? Sebagai kata dia ni anak yang keempat daripada anak Nabi Adam. Gila memang. Nabi Adam, umur Nabi Adam memang banyak, 1000 lebih tahun umur dia. Tapi cumanya yang ni anak yang keempat Nabi Adam, dikatakan begitulah. Lalu Ibrahim Al-Harbi dia kata, sesiapa yang dibuka padanya akan hal-hal ghaib tetapi tidak berlaku adil padanya, maka dia tidak menemui isu ini daripada kalangan manusia, melainkan didapati daripada syaitan. Imam Al-Bukhari ditanya adakah Al-Khidir dan Ilyas masih hidup. Imam Bukhari yang kita kata Sahih Al-Bukhari tu kan, yang tu dia ditanya tentang masalah ni, betulkah Khidir dan Ilyas masih hidup? Maka beliau menjawab, bagaimana mereka masih hidup sedangkan Nabi SAW pernah bersabda, la yabqa ala ra'si mi'ati sanah mimman huwa al-yawma ala dhahri ardi ahadun. Orang-orang yang hidup di atas muka bumi pada hari ini tidak akan mampu lagi hidup lagi sehingga 100 tahun akan datang. Sebahagian riwayat menyatakan bahawa ini adalah ucapan Nabi dalam tempoh 100 hari sebelum Nabi meninggal dunia. Ada satu buku yang bagus yang menceritakan detik-detik kehidupan Nabi, daripada awal hidup Nabi sampai detik-detik kewafatan baginda Nabi. Bahkan disebutkan detik kewafatan itu 100 hari, 50 hari sebelum, 1 bulan sebelum, kemudian 3 hari sebelum, dan hari berlakunya kematian berkenaan. Buku itu ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, berasal daripada Mubarakpur, India. Dia ni masuk satu pertandingan penulisan buku sirah pada tahun 1973 yang diasaskan oleh Rabitah Alam Islami. Rabitah Alam Islami dia kata kita nak kena cari penulisan sirah yang bagus, yang sesuai untuk zaman ini. Sebab yang ada susah untuk orang nak baca, macam karya Ibn Ishaq, Ibn Hisham, susah orang nak baca. Jadi macam mana nak cari yang mudah ni? Maka kita buat pertandingan seluruh dunia. Seluruh dunia, tulis bahasa apa pun tak apa. Tapi Syekh Safiur Rahman dia tulis dalam bahasa Arab. Dan akhirnya penulisan dia itu lawan banyak ni, orang Mesir ada, Syekh Azhar dia salah seorang daripada tokoh pengajar di Azhar juga tulis. Ramailah orang tulis. Tapi karya dia menang nombor 1. Dia ada 5 pemenang. Tapi pemenang yang pertama tu karya dia dan dicetak di seluruh dunia. Nama buku tu Ar-Rahiq Al-Makhtum. Sirah Nabi SAW. Kisah hidup lengkap Nabi Muhammad. Jadi buku tu bagus, dicetak seluruh dunia. Kemudian saya dan juga penerbitan saya, kita tengok rupanya sebelum Syekh Safiur Rahman meninggal dunia pada tahun 2006, rupanya dia ada buat edisi kemas kini yang tak ada lagi diterbitkan di Malaysia. Lalu kita terbitkan terjemahan berkenaan dengan tajuk yang sama, Ar-Rahiq Al-Makhtum, versi edisi kemas kini sebelum penulis meninggal dunia. Yang tu dalam buku tu dia sebut tentang detik-detik kewafatan Nabi.
dan disebut 100 hari sebelum itu. Dan di antara ucapan dalam tempoh 100 hari itu, di antara ucapan yang dia sebutkan hadis ni. Sebab Nabi ni meninggal sebab apa? Nabi ni meninggal sebab apa? Sakit apa? Sakit kena racun. Ada orang kata sakit tua dah. Nabi bukan sakit tua. Dia sakit kena diracun oleh wanita Yahudi. Bukan dia seorang kena racun. Ramai kena racun ni. Makan tu sekali ramai. Jadi ramai yang dah mati dah. Yang last sekali mati, yang last sekali wafat adalah Nabi SAW. Dia yang last sekali. Tapi detik-detik akhir sebelum Nabi meninggal dunia, di antara ucapan Nabi dia kata yang ni, waktu tu selepas solat Isyak. Lepas solat Isyak, duduk kelam gelap macam tu, Nabi kata, la yabqa ala ra'si mi'ati sanah mimman huwa al-yawma ala dhahril ardi ahad. Lepas 100 tahun ni, tak ada lagi orang akan hidup di atas muka bumi ni. Maksud yang datang pada hari tu. Yang datang pada lepas 100 tahun ni tak ada lah. Mungkin ada umur dah 50 tahun, tapi tak ada lebih daripada 150 tahun. Jadi semua mati habis. Kalau kita kata Khadir masih hidup, bagaimana dia melangkaui daripada hadis ni? Betul tak? Hadis ni kata lepas 100 tahun. Maksudnya dalam waktu tempoh tu lepas 100 tahun, tak ada lagi orang yang boleh hidup. Jika Khadir boleh hidup, maka akan jadi masalah. Bahkan dalam surah Al-Anbiya ayat 34, Allah Ta'ala kata, wa ma ja'alna li basharin min qablik al-khulda afa immata fahumul khalidun. Dan kami tidak menjadikan seorang manusia sebelummu dapat hidup kekal. Allah Ta'ala sebut dalam surah Anbiya, tak ada orang yang sebelum Muhammad ini yang boleh hidup kekal. Maka kalau engkau pun akan meninggal dunia, engkau Muhammad, engkau yang mulia ini, tak ada manusia paling mulia. Dalam pegangan kita Al-Asy'ariyah, tuan-tuan Asy'ariyah kita tahu, saya mengaji Azhar Asy'ariyah lah. Tapi cumanya dalam pegangan Al-Asy'ariyah menyatakan bahawa selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ni manusia yang paling mulia sekali dan makhluk yang paling mulia. Selepas daripada Nabi Muhammad, malaikat Jibril dulu, kemudian tingkatannya, kemudian para malaikat. Lepas malaikat baru para anbiya. Yang ni Nabi Muhammad pun yang mulia ni pun, dia pun akan mati. Kalaulah Muhammad ini pun akan mati, Allah Ta'ala kata, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Selain daripada Nabi Muhammad akan hidup selama-lamanya. Sedangkan dia Nabi Muhammad yang mulia ini pun mati. Kan? Jadi itu di antara dakwanya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah apabila ditanya mengenai hal ini, beliau menjawab, jika Al-Khadir masih hidup, wajib ke atasnya berjumpa dengan Nabi SAW, berjihad bersama baginda dan menuntut ilmu daripada baginda. Kan? Kalau dia masih hidup, dia mesti sertai. Cuba bayangkan, Nabi Muhammad pernah bersabda dalam perang Badar. Nabi Muhammad kata, Allahumma in tuhlaka hadhihi al-isabah la tu'bad fil ard. Kalaulah engkau menghapuskan kumpulan ini, habis ni, orang yang berjuang ni semua mati, tak ada lagi dah orang nak berjuang untuk menaikkan agama ni. Jadi maksudnya waktu perang Badar adalah kritikal. Semua orang mesti menunjukkan kesepaduan mereka, kebersamaan mereka dalam perjuangan jihad. Patutnya Khadir kena duduk sekali kalau Khadir masih hidup. Ketika itu terdapat 313 dalam satu riwayat, dan riwayat lain kata 314, paling tinggi riwayat kata 317 orang. Pun sebab apa sampai 314 sampai 317? Sebab 14, 15, 16, 17 ni yang ni khilaf. Dia hadir ke tak hadir? Tapi yang sampai 313 sepakat para ulama kata mereka ini hadir. Bahkan setiap orang daripada 313 itu dikenali nama mereka, dikenali nama bapa mereka, dikenali nama kaum mereka. Sebab tu ahli Badar kita tak boleh main-main. Bila ada satu urusan, satu perbincangan, mesyuarat, ada ahli Badar dekat situ, orang yang pernah hadir perang Badar kat situ, pandangannya diterima. Bila pandangan dia keluarkan satu pandangan, kita mesti nak kena dahulukan pandangan dia. Jika ia bersifat umum, maka dia mesti didahulukan.
Itu ahlul badar. Jadi itu adalah isu kritikal. Abu Faraj Ibn Jauzi, dia kata dalil yang menunjukkan Al-Khadir tidak kekal di dunia ini ialah Al-Quran, As-Sunnah, bahkan ijma' daripada para ulama muktabar dan akal yang juga waras. Firman Allah, "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa imatta fahumul khalidun." Kalau kamu mati pun bagaimana mereka itu akan hidup lama. Itu daripada Al-Quran. Daripada sudut hadis pula, Nabi SAW pernah sebut yang kita sebut tadi dah, "Ara'aitukum lailatakum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ati sanah minha la yabqa ala dhahri ard mimman huwa al-yawm 'alayha ahad." Apakah pandangan kamu pada malam ini? Sesungguhnya tidak akan hidup lagi pada 100 tahun akan datang daripada orang yang hidup di atas muka bumi ini pada hari ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dalam Sahih Muslim. Berkata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak lama sebelum kewafatannya, hadis yang kita sebut tadi, "Ma min nafsin manfusatin ya'ti 'alaiha mi'ati sanah wa hiya yawma idzin hayyatun." Tidak ada satu jiwa pun yang dia ada nafas pada dirinya yang akan terus hidup pada hari ini, yang dia hidup lagi pada hari ini, melainkan dia akan mati juga selepas itu. Kalau Khadir dia memang hidup sebelum tu, maka dia akan mati dah ketika Nabi SAW menyebutkannya. Kemudian telah dinyatakan daripada Imam Al-Bukhari dan Ali bin Musa Ar-Ridha, Al-Khadir telah mati. Mereka dua mendakwa hal berkenaan. Malah Imam Bukhari apabila ditanya adakah Khadir masih hidup, dia menyebutkan seperti mana yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Al-Qadi Abu Ja'la mengambil riwayat daripada para pendukung mazhab Ahmad. Mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad ni dia besar. Dia sangat besar. Dia sehingga daripada sudut akidahnya banyak disandarkan kepada kata-kata pendirian daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga mazhab-mazhab akidah seperti Abu Hasan Al-Asy'ari ketika dia menulis kitab Al-Ibanah an Usul Diyanah, dia tulis buku berkenaan, dia memberi pujian kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab Abu Hasan Al-Asy'ari ini dia ada tempoh. Dia asalnya Mu'tazilah. Lepas Mu'tazilah dia bertaubat 40 tahun Mu'tazilah ni. Bukan Mu'tazilah biasa. Tokoh Mu'tazilah. Kan, tokoh sungguh Mu'tazilah, bukan biasa-biasa, bukan main-main orang tepi-tepi jalan ni, tak. Dia tokoh besar. Dia kemudian dia bertaubat daripada akidah Mu'tazilah. Yang tu sepakat dia bertaubat daripada akidah Mu'tazilah. Dia duduk dalam bilik dia 7 hari. 7 hari dia tak keluar melainkan untuk solat fardu Jumaat saja. Dia tak keluar. Dia berfikir tentang akidah yang dia duk pegang tu. Nampak macam tak kena. Akhirnya dia kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lalu dia menyebutkan pujian kepada akidah yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal yang menceritakan bahawa Al-Khadir juga telah mati. Sebahagian ahli ilmu menyatakan bahawa Imam Ahmad berhujah jika Khadir masih hidup, wajib baginya untuk datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad berkata, Suraish ibn Nu'man telah menceritakan kepada kami sehingga kepada Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yatba'ani." Kalaulah, demi Allah, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah. Nabi bila dia sebut wallazi nafsi biyadihi, demi diriku berada di tangan Allah, maksudnya adalah dia sedang bersumpah, dan sumpah Nabi benda besar. Dia kata, demi Allah, kalaulah Musa itu masih hidup, dan nescaya dia tidak ada pilihan lain melainkan dia akan datang bertemu dengan aku dan ikut aku. Kalau Musa tahu Nabi Musa tu kisah dia paling banyak dalam Quran. Saya 2 hari lepas cerita dekat TV Hijrah, cerita tentang Nabi Musa, tapi select sikit cerita best sungguh cerita tu. Sebab cerita tentang dialog di antara Allah dan juga Nabi Musa. Syok, tapi suara tak ada. Suara hilang. Lain kali kita kata to be continue. Terpaksa je. Tapi cerita Nabi Musa dalam buka surah Baqarah ada, bahkan kalau dalam perbualan ni cerita dalam surah Anbiya ada, surah Taha ada. Cerita macam mana seorang manusia yang dia macam kita ni, manusia macam kita, maksudnya ada hidung, ada mata macam kita ni.
Dia ni Allah Ta'ala muliakan dia berbanding diri kita dan juga para nabi-nabi yang lain, dengan dia boleh berdialog dengan Tuhan. Dia berdialog dengan Tuhan. Tuhan cakap dekat dia, dia cakap kepada Tuhan. Tapi tak payah duk pening lah, duk kata ni Tuhan cakap macam mana. Dia tak payah, itu bukan isu dia. Quran punya fokus adalah interaksi di antara Allah dan juga makhluk dia. Interaksi itu ada. Ni benda pelik tak kan? Memanglah ini mukjizat, sebab tu dia pelik. Kalau tak pelik tak jadi mukjizat. Mukjizat ni benda-benda yang pelik. Kan? Khariqul adah, mencari adat. Dia bercakap dengan Tuhannya dan perbualannya itu sangat menarik, sangat menarik. Musa. Jadi bila kita baca Quran, kita baca tentang Musa. Kita baca tentang kisah Musa. Bagaimana daripada kecil Musa. Musa ni menarik. Daripada dia kecil, daripada dia tak beranak lagi. Dia tak beranak lagi sampai dia dah beranak. Mak dia tak jadi nabi lagi. Mak dia, cerita tentang mak dia dulu. Lepas cerita tentang mak dia, cerita pasal kak dia pula. Lepas cerita pasal kak dia, cerita macam mana boleh jadi dia yang mula-mula nak disembelih, yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Fir'aun dia bunuh semua anak-anak lelaki dan dia biar hidup anak-anak perempuan daripada kalangan Bani Israel. Macam mana dia boleh terlepas pula? Dan bukan takat terlepas, boleh pula duduk dalam istana Fir'aun. Dan boleh pula jadi qurratu aini li walak. Boleh pula jadi penyejuk mata aku. Asia sebut kan? Jadi penyejuk mata aku dan juga mata kamu, wahai Fir'aun. Siapa Fir'aun ni? Kemungkinan dia adalah Ramses II. Ramses II dalam sejarah Fir'aun yang tak ada anak adalah Ramses II. Ramses II. Orang mengaji Mesir tu, sahabat-sahabat kita ada mengaji Mesir. Biasalah kalau pergi dekat Abud tu, tempat bas-bas tu, ada Ramses. Dia pergi Ramses. So perkataan itu dia ambil Ramses. Ramses II. Dia ada satu Ramses yang pertama dan ni Ramses yang kedua. Ramses yang kedua ni banyak benda yang dia buat kat Mesir. Banyak pembaharuan yang dia buat dekat Mesir. Tapi dia terkenal dengan penentangan. Pun begitu ahli sejarawan kata kemungkinan dia inilah adalah Fir'aun yang duduk pada zaman Nabi Musa. Sebab Fir'aun ni nama gelaran. Macam Najasyi. Najasyi juga gelaran. Demikian juga Kaisar. Ini adalah gelaran-gelaran untuk tokoh yang paling tinggi sekali jawatan dia di dalam satu pemerintahan, satu negara itu. Jadi di Mesir dia ada sistem Fir'aun. Jadi Fir'aun tinggi dan bawah Fir'aun dia ada malak. Dia ada raja-raja. Dia ada raja-raja. Raja-raja ni dia bernaung bawah Fir'aun. Jadi Fir'aun, saya tak tahu ada Fir'aun perempuan, saya tak tahu. Fir'aun perempuan saya tak tahu. Tapi cumanya malak ni yang raja-raja ni ada raja perempuan. Bahkan kita pernah pergi dekat Asyut, dekat Asyut tu tempat Imam Asyuti rahimahullah. Di Asyut ada satu tempat memang dia raja perempuan yang cukup jahat dan cukup kejam. Lokasi dia di situ. Dan sampai hari ni kawasan dia itu dikelilingi oleh bukit bukau yang mana ada gua-gua, dan di gua-gua itu masih dihuni oleh tok bomoh yang kita tengok macam Pirates of Caribbean tu. Kan Pirates of Caribbean kan dia pakai topi tu, tak pakai lah, tapi cuma dia pakai anting-anting pelik-pelik lah semua dengan tengkorak. Macam tu. Tuan-tuan bila pergi ke situ tuan-tuan boleh nampak. Tapi tak dicadangkan lah. Sebahagian kalau kita naik travel tu, dulu waktu saya naik dengan syekh saya tu, dia kata jangan tengok. Kan, jangan tengok depa ni main ain banyak. Kan, main sihir mata. Main ain banyak dia tengok. Tapi cuma benda tu berlaku dekat sana. Jadi Fir'aun cerita macam mana Fir'aun ni. Boleh pula Nabi Musa bergaduh dengan orang dekat Mesir tu. Akhirnya bertumbuk dan akhirnya keluar, dan dia berkahwin pula mahar dia 8 tahun kerja. 8 tahun kerja dengan 10 tahun kerja. Tuan-tuan boleh macam tu? Nak kahwin 8 tahun kerja, tok pak mentua kata 8 tahun kerja dengan aku. 8 tahun kerja. Aduh, beratlah kan. Orang Kelantan kata apa? Berat menanang. Berat sungguh ni kan. Ni 8 tahun kerja ataupun 10 tahun kerja. Nabi Musa sempurna kan? Dah habis pada tempoh berkenaan, dia minta kambing daripada pak mentua dia, lalu bawa bini dia dan juga 2 orang anak dia keluar daripada Madian, pergi nak balik ke Mesir dengan tujuan nak pergi jumpa lah adik-beradik, rindu kepada adik-beradik yang duduk kat Mesir. Tapi bila sampai tengah jalan dekat Sinai, tuan-tuan kalau pergi Sinai, cuma lah ni susah sikit nak pergi Sinai.
Sebab Sinai ni dia ada border-border, ada masalah dia sebelah dengan Israel kan. Jadi tempat border ni biasalah macam-macam masalah. Tapi cumanya dekat situ sungguh gelap. Malam memang gelap. Saya pernah pergi manjat Bukit Sinai tu, waktu malam yang cukup gelap. Bila lampu tak ada, memang assalamualaikum. Ada dalil, alhamdulillah. Dalil ni apa dia, penunjuk ada, guider ada, alhamdulillah kita boleh nampak jalan. Tapi kalau guider tak ada, memang kadang-kadang lampu kita tu pun tak berapa nak function sangat. Jalan memang tak nampak. Tapi menarik di Sinai, kita akan nampak batu-batu kecil yang ada pokok-pokok di situ. Bentuk macam pokok, kita kata fosil. Banyak berterabak di situ. Kemungkinan tempat tu dulu dia penuh dengan pokok-pokok. Kemungkinan itulah tempat yang kita kata Madian. Madian ni dia penuh dengan pokok. Sebab tu mereka ni sebut juga Ashabul Aikah, orang yang sembah hutan. Kan? Tapi macam mana boleh kata Ashabul Aikah tapi dekat kawasan Sinai? Dah betul lah. Dulu kemungkinan tempat itu dipenuhi dengan pokok-pokok. Lalu begitu keadaannya. Nabi Musa sesat disebabkan kegelapan seperti itu dan juga kesejukan. Saya pergi panjat tu dalam waktu musim sejuk. Memang sejuk sungguh dan waktu malam sungguh. Sebab kita nak pergi tengok fajar. Waktu dekat atas bukit kita nak tengok fajar. Jadi kita keluar waktu malam lah. Nak sampai tu kira subuh sungguh lah kan. Jadi macam tu perjalanan dia. Tapi kita bayang macam mana perjalanan Nabi Musa. Penturut diceritakan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa ni tak lari daripada kita. Cerita dia sangat dekat dengan kita. Bukan kita saja. Orang yang kata dia ahlul kitab, dia tak akan lari daripada cerita Musa ni, Moses dan sebagainya. Dia tak akan lari daripada kisah Musa. Nabi yang Musa yang banyak disebutkan, nama dia lebih banyak disebutkan daripada nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Nama dia, kisah dia paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Dia ni kalau dia hidup lagi, dia masih hidup lagi, dia kena berjumpa dengan Nabi Muhammad, dia kena ikut Nabi Muhammad. Yang ni bagaimana Al-Khadir masih hidup sedangkan dia tidak pernah solat Jumaat bersama Rasulullah, solat jemaah dan berjihad bersama baginda Nabi. Tahukah kamu bahawa Nabi Isa apabila turun ke bumi, kan Nabi Isa ditahan kehidupannya, dia daripada sudut dunia tak ada lah. Dia tak duduk ke alam dunia, dia duduk di dalam alam yang lain. Tapi cuma bila dia turun di dunia ini, bila dia turun di atas muka bumi, tahukah kamu bahawa Nabi Isa apabila turun ke muka bumi, dia akan salat di belakang imam umatnya. Walaupun dia Nabi Isa dia Nabi, mulia dia. Mak dia Allah Ta'ala muliakan. Mak kita tak tahu lagi, tapi Allah Ta'ala muliakan juga. Tapi mak dia lagi mulia. Mak dia mulia. Dan dia pun dimuliakan oleh Allah. Lahir tanpa pak, ada mak saja. Tapi dia ini juga bila dia turun, dia akan salat di belakang imam umat ni. Dia akan salat di belakang imam umat ni. Nabi Isa tidak akan ke hadapan menjadi imam kerana tidak mahu kecelaruan dalam kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Jauzi dia kata lagi, orang yang tetap menyatakan bahawa Al-Khadir masih hidup ialah orang yang jauh kefahamannya dan berpaling daripada syariat. Terdapat 9 dalil dari aspek logik akal yang boleh disebutkan bahawa Al-Khadir ini sudah meninggal dunia. Dia ada tapi dia telah meninggal dunia. Yang pertama, orang yang berpendapat bahawa Al-Khadir masih hidup mengatakan bahawa Al-Khadir ialah anak kandung Nabi Adam. Dia kata, dia dakwa bahawa Khadir ni anak kandung Nabi Adam. Pendapat ni tak benar disebabkan 2 asas. Yang pertama, Al-Khadir kini kalau kita katalah zaman apa dia Ibn Qayyim Al-Jauziyah ni, Ibn Qayyim Al-Jauziyah ni, zaman dia ni, dia kata kalaulah masih hidup lagi, maka umurnya 6,000 tahun. Kalau kita kira umur kita, mungkin lebih kurang 7 atau 8,000 tahun. Sebab para pengkaji menyatakan kemungkinan tempoh masa kita dan juga Nabi Adam AS lebih kurang dalam 10,000 tahun. Paling maksimum daripada kenyataan ahli sejarawan, dia kata 50,000 tahun. Minim itu maksimum lah. Tapi dia kurang daripada 10,000 tahun. Kalau kita kata begitu, maka umur dia dah jadi banyak sangat. Umur sebanyak ini menjangkaui adat manusia. Jika benar Al-Khadir ialah anak Nabi Adam atau anak keempat daripada anak-anak Adam, dan dia adalah salah seorang menteri Zulkarnain. Ni dakwaan lah ni. Sudah tentu Al-Khadir tidak memiliki susuk tubuh macam kita. Betul tak?
Tapi yang duk dakwa ni tubuh dia macam kita. Sedangkan kalau kita kata zaman Nabi Adam berapa besar dia? Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah bersabda, "Khalaqallahu Adam tuluhu sittuna dhira'an, falam yadhalu khalq yanqusu ba'd." Nabi Adam Allah Taala ciptakan dia 60 hasta. 60 hasta besar dinosaur. 60 hasta, bukan 60 jengkal. 60 hasta. Tinggi nala. Kan 60 hasta Allah Taala ciptakan dia. Jadi kalau kita kata dia anak Nabi Adam, dia tak kurang daripada tu. Dia tak kurang daripada 60 hasta tadi. Jadi kalaulah dia itu sebesar itu, dia mustahil. Sebab orang yang dakwa kata jumpa Nabi Khadir ini, dia kata badan tubuh dia macam kita. Jadi tak betul lah. Tidak ada seorang pun yang pernah menceritakan bahawa mereka telah melihat Khadir memiliki tubuh yang besar, kerana dia adalah umat manusia yang awal. Yang kedua, jika Al-Khadir masih hidup sebelum Nabi Nuh, sudah tentu Al-Khadir akan turut serta menaiki bahtera Nabi Nuh. Tapi yang kita tahu, tidak ada seorang pun cerita bahawa Khadir masuk sekali dalam bahtera Nabi Nuh. Para ulama bersepakat, setelah kaum Nabi Nuh turun dari bahtera, setelah mendarat, ini kesepakatan para ulama, mereka mendapati kesemua yang bersama dengan mereka dan keturunan mereka telah mati, malah tidak tinggal walaupun satu, kecuali keturunan Nabi Nuh sahaja. Sebagai riwayat menyatakan bahawa yang tinggal adalah Yafis, siapa lagi? 3 orang anak Nabi, 3 orang anak Nabi Nuh saja. 3 orang anak Nabi Nuh saja. Dan sebab tu dalam surah Safat ayat 77 Allah Taala kata, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan zuriat Nabi Nuh saja yang tinggal. Zuriat Nabi Nuh saja yang tinggal. Dan zuriat Nabi Nuh ni bukan semua, hanya 3 orang saja. 3 orang saja. Dia apa? Ham, Yafis dengan seorang lagi. Jadi 3 orang ni, ada 4 orang anak dia. Kanaan seorang lagi. Kanaan ni yang tak ikut Nabi dan dia ditenggelami banjir. Kanaan dia tenggelami oleh banjir. Jadi 3 orang ni saja. Yang mana 3 orang ni, dia yang naik bahtera tu lebih kurang 80 orang. Pun begitu Syekh Hasan Ayyub di dalam kitab Qasasul Anbiya, dia kata ini hanyalah anggaran ahli tafsir sahaja. Pun begitu 80 itu sudah terlalu ramai. 80 itu sudah terlalu ramai. Tapi cuma yang beranak pinak selepas itu hanya 3 orang ni saja. Anak-anak daripada Nabi Nuh alaihi salam. Sebab tu Al-Quran sebut dalam surah Safat ayat 77, kami hanya menjadikan zuriat Nabi Nuh alaihi salam sahaja yang hidup, yang 3 tu. Dalil ini jelas menolak pendapat yang mengatakan bahawa Al-Khadir masih hidup. Jika benar terdapat, yang keempat, jika benar terdapat keturunan Nabi Adam yang masih hidup sejak lahir hingga akhir zaman, malah lahir sebelum zaman Nabi Nuh lagi, sudah tentu ini bukti keajaiban. Betul tak? Memang ajib. Sebabnya dalam Quran Allah Ta'ala sebut manusia yang boleh hidup, yang hidup selama 1000 illa 50. 1000 kurang 50. Siapa dah? Nabi Nuh. 1000 kurang 50. Maksudnya berapa? 950 lah. Macam kita lah kan. 1000, kita pun sebut anggaran lebih kurang begitulah. Itu kaedah saja. Kita kata tengah 200. Tengah 200 itu bukan 100. Kan? Tengah 200 itu bahasa kita. Kalau orang putih disebut 2500. 2500 tu maksudnya 2500. Kan? So macam itulah keadaan dia. Jadi Quran sebut 1000 kurang 50. 1000 kurang 50. Itu kaedah bahasa Arab. Kalau contoh kita pukul 8.55, Arab akan panggil tis'ah illa khamsah. Kan? Pukul 9 kurang 5. 9 kurang 5. Itu kaedah Quran. Tapi Al-Quran sebut dia ni, umat Nabi Nuh ni. Sebab mana ada orang boleh hidup selama itu selain pada Nabi Adam? Selain Nabi Adam, mana ada orang boleh hidup lebih pada 1000 tahun? 1000 tahun tak ada. Lama sungguh ni. Lalu Allah Ta'ala sebutkan keajaiban itu dalam Al-Quran. Tapi jika benar Khadir masih hidup, nescaya disebutkan di dalam Al-Quran tentang dirinya. Tapi tidak disebutkan tentang dia masih hidup
ketika ini, melainkan disebutkan dalam Quran cerita bagaimana Nabi Khadir, cerita yang sangat besar, sangat agung, iaitu bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir. Yang kelima, pendapat yang mengatakan Al-Khadir masih hidup adalah ucapan atas nama Allah yang didakwa tanpa ilmu. Ini adalah suatu perkara yang haram menurut dalil Al-Quran. Muqaddimah Hasaniyah berikut menjelaskan, ini kaedah bahasa Arab. Kaedah disebut kesimpulan awal menghasilkan kepada kesimpulan akhir. Itu kaedah lah, kaedah. Kalau nak sebut Muqaddimah Hasaniyah ni kena tanya guru bahasa Arab, nanti dia jelas panjang sikit lah. Itu pun dia kena ambil kuliah bahasa Arab, baru dia boleh jelas sungguh-sungguh. Kalau tak, pening juga. Saya dulu pun pening juga. Muqaddimah Hasaniyah ni mendatang apa? Sebab saya ambil kuliah syariah. Jadi kaedah-kaedah bahasa Arab ni kita kurang masuk sikit. Jadi ada istilah yang khusus untuk bidang bahasa Arab. Jadi saya bertanya pensyarah pensyarah Insaniyah. Lah ni jadi apa? Unishams kan, Universiti Unishams. Dia bagi tahu dekat saya maklumat berkaitan tentang Muqaddimah Hasaniyah ni bagaimana. Azan. Kita azan dulu, kemudian saya kita sambung sikit. Moga Allah mudahkan urusan kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang dua. Dia. Yang dua. Tama duduk, nak berdiri je. Kita pergi ke Umi kat belakang. Nak pergi ke Umi. Tak pergi ke Umi. Nabi nak pergi ke Umi. Umi kat belakang sana. Kat belakang sana. Pergi tu. Pergi terus sana. Tu kat sana tu, belakang. Nampak tak? Nampak tak nampak? Nak duduk sini. Nak duduk sini. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sebut tadi berkaitan tentang kenyataan dakwaan yang kata bahawa Nabi Khadir alaihi salam
masih hidup lagi. Dan dakwaan itu jika disandar kepada hadis-hadis Nabi SAW, kita dapat detect dah, kita tahu lah bahawa hadis itu tidak benar. Bahkan tadi kita sebut tentang muqaddimah as-saniyah. Muqaddimah as-saniyah, yang muqaddimah ni kata apa? Kesimpulan awal yang akan menghasilkan kepada kesimpulan akhir. Apa kesimpulan awalnya? Kesimpulan awal dia kata, jika Al-Khadir benar-benar hidup, sudah tentu disebut tentangnya di dalam Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Mesti ada. Mesti ada. Kalau dia benar-benar hidup, mesti ada Quran, ayat Quran sebut. Mesti ada hadis sebut. Ataupun sekurang-kurangnya ijma' para ulama sebut tentang hal berkenaan. Jadi muqaddimah yang kedua, kesimpulan akhir menyatakan bahawa tidak ada ayat Al-Quran yang kata, walaupun satu ayat, yang kata Khadir masih hidup. Tidak juga ada hadis yang sahih yang menyatakan bahawa Khadir masih hidup. Tidak ada juga ijma' yang menyatakan bahawa Khadir masih hidup. Dan seterusnya. Cerita daripada orang-orang yang dahulu beranggapan bahawa mereka bertemu dengan Khadir semata-mata dengan dakwaan orang itu. Dia kata, aku Khadir. Kan? Dia kata, aku Khadir. Dia dakwa bahawa diri dia Khadir, lalu dia dakwa, dia kata bertemu dengan Khadir. Kalau takat sekadar itu, maka benarlah Arqam. Arqam dia dakwa bahawa bertemu dengan Khadir. Benarlah banyak amalan-amalan daripada orang-orang yang sesat. Saya duduk di Sungai Buloh. Dulu saya duduk di Paya Jaras. Itu Paya Jaras memang tempat banyak ajaran sesat di situ. Orang luar buat main masuk, kan? Dia buat main masuk. Jadi banyak ajaran sesat. Dalam ajaran-ajaran sesat di situ, pihak Jabatan Agama Selangor, dia dalam buat tangkapan tu, di antara isunya adalah Khadir. Sebab tu keluar satu kriteria ajaran sesat di negeri Selangor, dakwaan bertemu dengan Khadir. Dakwaan bertemu dengan Khadir. Dia ada, saya ingat 50-60 sifat-sifat ajaran sesat yang beredar di negeri Selangor. Di antaranya adalah mendakwa bertemu dengan Khadir. Jadi begitu. Demikian juga Al-Khadir berpisah daripada Nabi Musa bin Imran, atau digelar Kalimur Rahman. Dia berpisah dengan Nabi Musa kerana tidak mahu meneruskan perjalanan dengan Nabi Musa. Ini kita tahu dalam Quran. Bahkan dalam Quran, dalam surah Kahfi tu, cerita tentang Nabi Khadir ni dalam surah Kahfi, kan. Dalam surah Kahfi tu Nabi Khadir dia kata, hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan antara aku dengan kamu. Adakah benar Al-Khadir sanggup meninggalkan Musa sendirian dan lebih suka berkumpul dengan para ahli ibadah yang jahil, yang pergi? Sebab orang dakwa macam saya dulu, dia dakwa, dia ada, dululah ni kita bagi nama sedap sikit, suluk. Dulu nama dia bukan suluk, nama dia bertapa lah, ni kan, bertapa. Lah ni bagi nama ayat sedap sikit, suluk. Tapi bendanya sama juga lah. Tetap tak pergi solat jemaah, tetap tak pergi solat Jumaat. Tetap sama. Tapi cumanya dia pergi buat amalan berkaan, duduk kat dalam gua-gua. Paling lah ni tak duduk dalam gua sangat lah, tapi lah ni, kalau lah ni punya duduk dalam bilik atas kan, dalam bilik yang sunyi. Lah ni lah kalau lah ni punya. Tapi dulu duduk di kawasan-kawasan berkenaan. Lalu duduk di kawasan begitu, dia dakwa dia jumpa Khadir. Bukan seorang, banyak. Dia dakwa dia jumpa Khadir bila dia duduk dalam kawasan-kawasan berkenaan. Adalah cukup pelik. Apabila Nabi Khadir cakap kat Nabi Musa, ini adalah perpisahan di antara aku dengan kamu. Lalu dia mahu berpisah dengan Nabi yang mulia itu, lalu untuk bersama dengan orang-orang yang jahil seperti itu, yang tak solat Jumaat, yang tak solat jemaah. Bahkan sebahagian dulu punya solat pun tidak. Sebab dalam ajaran bertapa itu dulu, hari ini sebahagian dah disebut nama suluk, dia tak boleh kena ayak tak boleh kena langsung. Jadi sebahagian dulu tak boleh ambil wuduk pun, nak solat tak boleh. Jadi tak boleh kena ayak. Tapi kemudian dia dah elokkan sikit, jadi boleh berwuduk. Tapi tetap tak solat jemaah, tetap tak solat Jumaat. Benda itu berlaku. Kalau tidak, tak kira suluk tak kira lah duduk 40 hari berpisah dengan masyarakat. Orang-orang ini boleh kata dia dakwa dia jumpa dengan Nabi Khadir. Nabi Khadir pergi jumpa dengan orang macam ni. Kenapa dia tidak berjumpa dengan orang, tidak meneruskan duduk dengan orang yang lebih mulia daripada orang-orang ni? Yang ke-8, umat Islam telah bersepakat bahawa orang yang berkata aku Khadir, dia kata dia Khadir, lalu dia kata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, confirm bohong. Itu sepakat para ulama. Yang ke-9, yang terakhir,
Sekiranya Al-Khadir masih hidup, sudah tentu jihad melawan orang kafir, berjuang di jalan Allah, berada dalam saf-saf perjuangan Islam walaupun sesaat, menghadiri solat Jumaat dan solat jemaah serta mengajar ilmu agama. Kesemua ini lebih baik baginya daripada mengembara di gurun atau hutan belantara seorang diri dan terdedah kepada binatang buas. Jelas celaan dan aib yang besar bagi dirinya jika itu benar-benar berlaku. Nampak tak? Jadi begitu. Ini Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia sebutkan berkaitan tentang keadaan dakwaan bahawa Al-Khadir itu masih hidup. Jadi jika disandarkan kepada hadis Nabi bahawa memang tak betul lah. Disandar pada Quran lagi pendustaan yang besar atas nama Allah. Jika disandar kepada ijma' para ulama. Tapi kita tak nafikan ada sebahagian menyatakan hal berkenaan. Bila dia macam ni khilaf ni, kalau cari memang ada. Kan? Nak cari berkaitan tentang hukum sentuhan lelaki dan wanita. Nak cari yang mana kita suka. Ada. Kan? Baru ni orang tanya pasal apa? Isu kawan kita tu dia jual bandel kan. Jual bandel dapat jumpa 20,000 dah tu. Gila ya. Kan? Lepas tu dia pergi habak kat orang pula. Salah dia pergi habak kat orang. Kan? Dia pergi habak dekat orang. Jadi macam-macam fatwa keluar. Yang paling best tu mufti bagi fatwa. Fatwa mufti tak berapa bagus sangat. Fatwa kita yang banyak. Kan? Yang bukan mufti ni kan. Kita punya fatwa lebih banyak daripada orang yang reti. Yang ni sebut Ruwai Bidah. Itu Syekh Al-Google. Kan? Dia Google, dia copy and paste. Tapi macam dia sebut, tuan-tuan dan perempuan, memang wujud manusia macam ni tau. Saya kadang-kadang tengok, aku rasa macam bodoh aku baca ni. Aku tu rasa macam bodoh. Sebab dia ni cerita ni macam pandai sangat ni. Bila tengok balik, senang saya nak pergi check. Kerak sikit ayat dia tu, pergi masuk dekat Google search, tahulah dia cari kat mana. Kan? Jumpa lah. Rupanya yang tu. Pergi sembang dengan dia, bahasa Arab pun tak erti. Rupanya dia ada masalah skizo. Ada. Dia ni memang dulu ganas lah. Lah ni kurang dah sikit. Tanya geng-geng kita ni kenal lah kan. Tapi dia ada masalah skizo dan sebagainya. Rupa nampak macam hebat sungguh. Dia tak hebat pun. Tapi nak kata keyboard warrior, tak warrior lah. Warrior ni perang sungguh kan. Ini tak warrior sebab lepas habis bagi tahu satu benda, lari sembunyi. Kan? Sembunyi duk kata ke orang, lepas tu sembunyi lari delete komen. Tak warrior. So benda-benda macam tu. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, itu keadaan kita. Mungkin kita dah biasa sebelum ni tentang dakwaan-dakwaan seperti ini. Kadang kita kata orang sebelum ni dah sebut, takkanlah salah. Kan? Takkanlah salah orang sebelum ni sebut. Kalau kita kata macam tu susahlah. Kita dulu mengaji Quran dulu pun, kadang kita punya cikgu kita pun tak pakai tudung pun. Waktu tu dulu tak pakai tudung lah, ni elok lah. Tapi cuma waktu tu tak pakai tudung pun. Kalau kita kata takkanlah salah tak pakai tudung. Kan? Takkanlah salah pakai tudung. Orang dulu kita pun tak pakai tudung juga. Kan? Tak boleh jadi begitu. Tetapi bila kita dapat ilmu, moga-moga Allah Ta'ala bagi cerdik kita bagi pandai. Orang yang baru tahu dengan kita yang dah tahu ni, dia baru tahu, kita lajak sikit daripada dia. Tapi kita dulu dengan dia sama-sama aja tak tahu. Sama-sama aja tak tahu. Jadi macam itulah keadaan. Jadi kita nak dapat detect. Benda ni memang tersebar dalam penulisan. Saya dalam bahagian penulisan dan juga penerbitan. Dalam penulisan banyak dakwaan begini. Bahkan ada dakwa bahawa Raja Iskandar pernah nak pergi berperang dengan Nabi Khadir. Gila. Awak pergi baca jumpa. Kaitan Khadir dalam sosial masyarakat orang Melayu. Banyak dakwaan-dakwaan seperti itu. Bahkan ada kerih Khidir, ada rumah Khidir, macam-macam jenis. Ini dakwaan-dakwaan yang tidak berasas. Ini agama kita ni. Ini agama ni. Agama ni dia tak boleh main cerai-cerai. Tak boleh main macam tu je, tak boleh. Kan? Ayat pun cerai kita marah habis dah. Kan? Tapi ini agama. Agama tak boleh macam tu. Agama kita nak kena sungguh-sungguh ambil daripada sumbernya. Kan? Bukan kita pergi baca Quran tu buat hukum, tu salah juga. Tapi cuma kita mengaji, kita kena masuk proses belajar. Jika kita tak masuk proses belajar, kita jadi satu golongan yang memang dia duduk malam-malam, dia duduk sendiri-sendiri, dia fikir macam mana agama ni. Lalu dia mereka agama berdasarkan kepada akal fikiran dia semata, tanpa melalui panduan daripada wahyu ilahi. Sedangkan Nabi diturunkan untuk nak piajak agama ni macam mana. Kan?
Agama ni macam mana. Kita macam itulah. Agama ini kena ikut peraturan dia. Kan? Kena ikut peraturan. Allah Ta'ala bagi peraturan begitu, kena ikut peraturan begitu. Kita nak pakai baju apa? Baju agama. Kita tak boleh pakai baju diri kita sendiri. Ikut kan nak solat subuh. Uish, solat subuh baik tidur syok. Ataupun kita pergi ke laut. Ke laut kelima lah pergi lah. Awal lagi lah kan. Pergi ke laut tu, kira main subuh apa, lajak pergi lah kan. Tapi disebabkan bukan sebab kita, tapi sebab Allah Ta'ala suruh kita. Di antara punca kita nak bersyukur kepada Allah, kita salat, kita mentaati perintah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri minkum. Yang ni semua ni membawa kepada pengertian kita kepada agama. Jika kita pakai ikut suka hati kita, aku kira aku ni pembangkang, jadi pembangkang sampai mati. Dah tak boleh. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Kita kena memakai wajah agama dalam semua keadaan. Walaupun orang nampak lekeh lah hang ni. Kan? Semua kira nak jujur saja, semua nak pakai kata agama saja. Susah. Kan? Ada orang dia kata, solat ni aduh, apa solat lagi dia ketinggalan zaman. Ada orang sebut, kita mungkin tak sebut lah. Tapi kalau pergi duduk belah-belah ni kadang tanya dia sebut macam tu. Sebab waktu kerja, ni nak pergi solat pula. Waktu asar solat pula, nak kena berhenti solat. Ini production tak bagus ni. Kan? Jadi macam-macam dakwah. Tapi kita nak pakai wajah agama. Mungkin kita tak suka benda tu, tapi agama suka. Sebab tu ada kaedah yang saya selalu ulangkan. Kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Al-hasanu ma hasanahu syara' wal qabihu ma qabbahahu syara'. Yang baik itu apa yang agama anggap bagus. Yang buruk itu apa yang agama anggap buruk. Mungkin kita anggap bagus benda tu, tapi agama anggap buruk. Mungkin kita anggap buruk benda tu, agama anggap bagus. Kita kena ikut kata agama. Sebelum ni tadi saya cerita 350,000 kawan ni bagi pinjam dekat seorang kawan dia. Kawan dia kata cukup setengah tahun macam itulah kan. Sebab dia nak ambil projek daripada US. Cukup tahun tu aku akan bayar balik 350,000 tambah sikit jadi 500,000. Dan aku akan bagi ke hang jawatan dalam syarikat aku. Aku akan bagi saham lagi 5%. Kan? Dia dengar saya duk cerita kat TV Hijrah hari Rabu 3 minggu lepas pasal isu riba. Dia mesej terus kita. Tak dia ambil nombor daripada penerbit. Jadi dia tanya, "Ustaz, betul ke? Ini macam riba kan?" Saya kata bukan tekak macam riba yang jelas. Sebab dia pinjam, kawan tadi pinjam. Bila pinjam, dia kena bayar balik pokok saja. Kan? Macam kita kata ni, Din, aku nak pinjam motor hang, boleh tak? Boleh, tapi balik lagi bagi penuh lah apa dia minyak. Riba. Nah, kan? Kalau nak macam tu kita kata apa? Senang saja. Dak ni aku tak ikhlas sangat nak bagi hang pinjam motor aku ni. Aku nak menega dengan hang. Lagi hang balik lagi, hang bubuh minyak bagi penuh. Yang tu boleh. Yang tu menega sebab Allah Ta'ala sebut wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Sebab nampak macam sama tapi tak sama dari sudut nilai. Hang berhutang, dia itu nilainya adalah nilai kesian, belas kasihan. Yang ni tak, yang ni memang meniaga. Niaga ni tak perlu belas kasihan tetapi perlukan jujur, kejujuran. Kan? Kadang-kadang tak ikhlas pun tapi sebab jujur. Dia meniaga dengan kita, cakap apa pun tidak mulut katup ya. Maksud dia tak ikhlas dengan kita kan. Tapi cumanya jujur dalam jual beli tu mesti ada. Jadi macam tu. Jadi berbeza. Kawan ni bila dengar macam tu kita kata riba. Dia ni duk plan lah ni. Nak pi hantar mak ayah dia pi umrah. Nak pi bayar ni apa dia adik ipar dia punya loan kereta. Dah plan elok lah. Kita kata riba Allah, riba ustaz. Riba memang tak boleh pakai langsung ke ustaz? Tak boleh pakai pada awak dan juga apa yang memberi manfaat kepada awak. Maksudnya riba itu tak boleh manfaat kepada diri kita macam mak pak kita. Itu manfaat kepada diri kita. Itu manfaat kepada diri kita juga. Kepada adik-beradik kita pun tak boleh. Sama ada awak bagi kat Baitul Mal ataupun awak bagi kepada pusat-pusat atau sebagainya lah. Maksudnya untuk kebajikan awam. Tidak semestinya bersifat mesti bagi dekat masjid buat bilik ayak saja ke, tak semestinya begitu. Tapi maksudnya kepentingan orang awam yang awak mungkin termasuk dalam kalangan orang awam sahaja. Dan bila awak bagi kat sekolah, contoh bagi kat mak tahfiz,
Awak tak boleh cakap ni, saya bagi ni, nanti buat mak tahfiz ni, buat pejabat no, yang ni duit ni, buat pejabat. Dan pejabat ni saya nak design sekian-sekian. Tak boleh. Sebab tu kan duit awak. Sebab tu bukan duit awak. Jadi begitu keadaan dia. Itu berbeza isu tu. Tapi kalau dia nak berniaga, dia buat berniaga. Tapi kawan ni bagus. Dia kata riba. Riba ustaz, saya bertaubat kepada Allah, saya tak ambil duit ni. Weh, bukan senang duit weh. 500,000. 500,000. 500 ringgit pun kita dah terbeliak mata. 500,000. 5% saham. 5% saham bukan sikit. 5% saham. Gila kawan. Dapat jawatan lagi. Dia dah lama 2-3 tahun dah tak kerja. Dia dah bencin lama dah. Tapi dah tak kerja. Jadi pendapatan tu terhad. Jadi dapat kerja pula. Macam mana ni? Kan? Saya kata yang duit tak boleh ambil, yang saham pun tak boleh ambil. Tapi kalau kita kata nak bincang bisnes, bincang balik dengan kawan tadi. Mungkin dia boleh bincang bisnes kot. Kan? Dia kata tak apa, aku ambil, mungkin hang bagi aku 2-3 ribu untuk kita jadi pelaburan dalam saham aku dan sebagainya. Ikut sekali dah. Maksud bincang bisnes, bukan bincang macam pinjam tadi. Sebab tu bank Islam, perbankan Islam, Islamic banking, dia tak ada pinjaman. Jangan kata ni aku loan, aku pinjam dekat bank Islam. Tak ada, dia tak bagi loan. Dia tak bagi pinjaman, dia bagi pembiayaan. Dia bayar dulu, dia kemudian dia ada sistem dia. Tapi dia tak bagi pinjam. Sebab kalau bagi pinjam, ini nilai moral. Berbeza, tak boleh buat berniaga. Macam tu. Sebab kita nak pakai baju agama ke, kita nak pakai baju kita. Kalau kita pakai baju kita, mungkin manfaat kita dekat dunia, tapi akhirat kita bagaimana? Tak? Kita nak balik akhirat ni, kita nak balik jumpa ni. Kan? Nak tu yang kita duk didik diri kita, didik anak pinak kita ni, anak-anak ni. Dulu dengan Abang Beni dulu kat surau lama dulu, saya dengan ayah saya lah kecil-kecil dulu coek masjid. Kalau ayah tak ada ni, dengan Abang Beni je lah jadi tok imam. Kan? Dekat surau lama dulu kat Pulau Ketam tu. Kita kecil-kecil coek ni. Anak-anak pun sama jugalah. Sebab apa? Kita nak semoga-moga dia jadi macam tu juga. Kan Allah Taala sebut dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan anak pinak kamu daripada api neraka. Itu yang kita duk mengaji. Moga-moga ada sedikit manfaat yang tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil manfaat daripada pengajian kita ni. Ada soalan tuan-tuan? Tak. Fadhal. Nabi Khidir, tidak ada satu pun riwayat yang sahih yang menyatakan bahawa ketika Isra, yang lebih tepat adalah Mi'raj. Isra perjalanan daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis. Mi'raj naik ke langit, daripada Baitul Maqdis naik ke langit. Tak ada satu riwayat yang sahih pun yang menyatakan bahawa Nabi bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Tak ada riwayat yang sahih, tidak ada. Tapi kalau nak pergi cari riwayat yang kata ada lah, tapi tak sahih. Jadi tidak boleh berpanutan pada riwayat yang tidak sahih dalam ilmu, dalam bab-bab akidah. Bab ni bab akidah. Bab Isra' dan Mi'raj bab akidah. Bab benda ni as-sam'iyat. Benda as-sam'iyat. Dia benda yang kita dengar. Bila kita dengar dalam mazhab al-Asy'ariyah, tak tahulah, saya suka sebut Asy'ariyah, kadang-kadang mufti tak tahulah kan. Tapi cuma saya memang mengaji macam tu. Di dalam Asy'ariyah, kita nak ambil satu hadis yang nak buat satu akidah, kita mesti hadis tu hadis yang mutawatir. Bukan takat hadis tu sahih saja, tapi mesti mutawatir pula tu. Kalau hadis ahad tak boleh kira. Yang ni bukan takat hadis ahad, hadis yang tak sahih lagi, tak sabit langsung dalam kategori dhaif yang berat lagi. Kan? Jadi tak boleh dibuat daripada sudut dalam bab akidah. Jadi macam tu, wallahu taala. Ada lagi nak ditambah? Tak ditambah apa. Tuan-tuan, saya ada bawa buku baru Al-Usul Salasah. 2-3 hari juga saya bagi kempen dekat TV Al-Hijrah. Buku-buku ni nak bagi tuan-tuan tengok. Buku yang saya sebut tadi, Ar-Rahiqul Maktum, Sirah Nabi tadi tu. Ada juga tu, tengok kat luar. Oh, buku ni macam ni. Oh, dulu saya pernah beli juga. Kan buku. Jadi kita bawa berapa buku Usul Salasah pun kita bawa. Buku-buku apa dia Ustaz Kadiak Jabatan Mufti kita pun kita bawa juga. Buku Dr. Zami kenali hadis, kenali tokoh hadis yang tidak didendangkan pun kita bawa juga. Dan beberapa buku baru saya lah. Antara buku baru saya adalah buku apa dia tata cara wuduk, tayamum dan solat bagi pesakit. Yang ni buku barulah, bulan lepas baru terbit, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, moga-moga ada manfaat yang kita dapat sikit. Kita ni macam itulah, kuliah maghrib ni ada dapat sikit cukup. Dapat sikit, esok dapat sikit lagi, esok dapat sikit lagi. Moga dengan benda sikit yang kita dapat ni,
kita dapat amal. Dan moga-moga yang kadang-kadang kita rasa sikit ni, yang tu sebab kita masuk syurga. Moga-moga begitu. Kita tak sangka yang pelacur, seorang pelacur dia jahat sungguh. Pelacur bukannya dia kena rogol ke apa, tak. Dia pelacur, dia melacur diri dia bagi anjing minum, masuk syurga. Benda tu kecil pada kita, bagi anjing minum. Ada seorang perempuan dia pergi belasah kucing dia belasah kucing dia tu sampai nak mati kucing dia. Sebahagian kata dia tak bagi makan kucing tu sebab dia masuk neraka. Hadisnya sahih. Jadi kita tak tahu amalan kita yang mana. Ada seorang dia baru berniat dan baru bergerak untuk nak jadi baik, baru berniat nak jadi baik, dia bunuh 99 orang. Dah pergi tanya seorang orang bagus, dia pun tak boleh bagi jawapan yang tepat. Dia tambah seorang lagi bunuh, 100 orang dia bunuh. 100 orang dia bunuh, tapi niat nak jadi baik lagi. Orang pergi bagi tahu bahawa ada satu tempat yang bagus, pergi jumpa dengan orang yang bagus dekat tempat sekian-sekian, jangan duduk dengan geng-geng hang ni, pergi kat geng tempat lain ni. Hampir kat situ dia baru berniat dan dia baru bergerak, dan pergerakannya itu tak sampai setengah ke tempat itu. Sebahagian kata kawasan yang dia duduk dengan kawasan yang pergi tu, dia masih lebih dekat dengan kawasan yang dia duduk. Malaikat pergi tarik dia, pergi duduk dekat dengan tempat berkenan, dia masuk syurga. Kan? Ada sebahagian sahabat Nabi, dia Yahudi, seorang Yahudi zaman Nabi, ada seorang, dia ni orang pergi dakwah kat dia untuk masuk Islam, dia tak mau masuk Islam, tapi dalam perang Uhud, tiba-tiba waktu duk cari jenazah, ada jumpa dia. Rupanya dia, bila orang tanya dia, waktu tu dia dah sangat nazak sebelum dia mati, dia nazak sungguh. Orang tanya dia, ni pasal apa main sini? Aku main sini berperang kerana aku percaya Muhammad dan percaya kepada Allah. Bila dia perang begitu, bila ditanya kepada Nabi, dia masuk syurga ke? Dia masuk syurga. Ini manusia yang masuk syurga tanpa melakukan apa-apa ibadat kecuali mengucapkan syahadah saja. Kita tak tahu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kamu duk lari daripadanya, dia benar-benar akan menghampiri kamu. Kita tak tahu bila kita nak mati, dan kita tak tahu mana amalan yang Allah Ta'ala nak bagi kita masuk syurga. Moga-moga sedikit amalan kita yang ni, moga-moga ia dapat membawa kita ke syurga. Itu rumah kita. Kita nak balik kat situ. Idza sa'alta fas'alil firdaus. Bila kita nak minta syurga firdaus. Moga Allah Taala berkati kita, Allah Taala jadikan kita orang yang soleh. Tuan-tuan dan puan-puan ni, adik-beradik kita ni, moga Allah Taala bagi kita jadi orang yang soleh. Allah Taala ampunkan segala dosa kita yang lama, yang baru kita buat, yang lah ni kita duk buat, duk usaha nak lepas ni tak lepas lagi ni. Duk tobat asyik buat, dah taubat, duk ulang balik lagi. Moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala makbulkan sebahagian doa yang kita doa pada hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala tarik daripada jantung hati kita ni kesusahan, kesulitan, kepayahan yang kita alami dalam kehidupan ini, dan Allah Ta'ala gantikan ia dengan kesenangan, keselesaan dan kehormatan kita ni, dan akhirnya kita menjadi orang yang saleh. Masyarakat kita orang saleh, orang yang berada di sekitar masjid kita ni orang-orang yang saleh dan salihah, dan akhirnya kita hidup dalam keadaan iman, mati kita dalam keadaan iman, akhirnya kita berkumpul dalam syurga yang kita idam-idamkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.